Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Salam sejahtera mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Murid-murid yang dikasihi, dalam segmen pengajaran sebelum ini, pastinya murid-murid teruja dan tertanya-tanya, apakah itu kaedah Umi Bakab dan file QR KFC Rimana? Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari cikgu perkenalkan kaedah ini secara terperinci. Kaedah Umi Bakab merujuk kepada U, ungkapan menarik. M, mengapa. I, idea atau isi. Bagaimana. K, kesan. Dan P, penegasan. Kaedah ini boleh digunakan pada bahagian pendahuluan, huraian isi, dan juga kesimpulan. Ya, satu kaedah yang sama untuk keseluruhan karangan. File QR KFC Rimana merupakan cetusan idea dan inovasi bagi membantu murid-murid mendapatkan koleksi ungkapan menarik menggunakan platform digital kod QR. Murid-murid boleh mengimbas kod QR yang tertera pada skrin untuk mendapatkan koleksi ungkapan menarik seperti peribahasa dan pendapat tokoh. File QR KFC Rimana merujuk kepada K, kesan. F, faktor. C, cara. R, remaja. I, ibu bapa. Ma, masyarakat. Dan Na, negara. Ungkapan-ungkapan menarik seperti peribahasa, kata-kata tokoh, cogan kata, slogan, dan kata-kata mutiara disusun mengikut kehendak soalan, kesan, faktor, dan cara, serta berpandukan tema Rimana, remaja, ibu bapa, masyarakat, dan negara. Selain itu, murid-murid juga dapat mengakses maklumat-maklumat tambahan seperti sejarah hidup tokoh terkenal, maksud peribahasa, dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan. Pastinya, ilmu pengetahuan murid-murid juga bertambah. Tentu Anda semua bertanya, bagaimana saya boleh menulis karangan ini berpandukan kaedah Umi Bakab? Jangan risau, saya menyediakan lembaran penanda wacana sebagai bantuan kepada Anda. Berikut adalah contoh kerangka penanda wacana yang boleh digunakan untuk menghuraikan karangan Anda berdasarkan kaedah Umi Bakab. Berikut contoh pertama. Kita mulakan dengan ungkapan menarik. Kata-kata terkenal tokoh dunia, yakni, nyatakan siapa tokoh tersebut. Ada berkata bahawa, kemudian isilah ruang kata-kata tokoh tersebut.
disambung dengan M. Mengapa? Bait-bait ucapan tokoh tersebut sengaja dipetik kerana berilah huraian umum Anda, tetapi kaitkan dengan kata-kata tokoh tersebut dan juga berkaitan dengan tugasan karangan Anda. Berikutnya, idea. Maka jelaslah bahawa nyatakan ayat isi Anda atau ayat idea untuk pendahuluan. Bagaimana? Contohnya, berilah contoh yang sesuai untuk bahagian pendahuluan, isi-isi, dan juga penutup mengikut perenggan. Kesan. Implikasinya. Berilah implikasi atau kesannya sama ada kesan baik atau kesan buruk. Dan disudahi dengan ayat penegasan. Pendek kata, tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi jika tiada kerjasama yang erat antara pelbagai pihak untuk kaitkan dengan tugasan soalan. Ayat penegasan seperti ini boleh direka, dimanipulasi mengikut kesesuaian tugasan karangan. Saya berikan pula contoh yang lain. Aforisma Melayu ada mengatakan bahawa nyatakan peribahasa yang sesuai. Kata orang tua-tua tersebut menzahirkan makna yang cukup jelas bahawa huraikan peribahasa itu mengikut tema soalan, sambung dengan idea oleh itu. Seterusnya berikan contoh. Ayat contoh berbunyi seperti ini. Contoh ketara yang boleh diketengahkan ialah kesan positif atau negatif. Yang dapat dilihat ialah ayat penutup, tuntasnya, pihak, tentukan pihaknya siapa. Sama ada pihak kerajaan, pihak ibu bapa, atau mungkin pihak sekolah. Sesuai dengan kehendak soalan dan tugasan. Tuntasnya, pihak hendaklah melaksanakan suatu pelan tindakan secara bersungguh-sungguh dan tidak seperti melepaskan batuk di tangga. Baiklah, kita melihat contoh soalan untuk dijawab pada hari ini. Saya bacakan stimulus seperti yang tertera pada skrin di hadapan. Sudah menjadi amalan rakyat Malaysia, tradisi atau amalan rumah terbuka seakan menjadi kemestian bagi setiap perayaan utama seperti Hari Raya, Deepawali, dan Tahun Baru Cina. Aidilfitri misalnya disambut meriah setiap tahun oleh semua kaum di negara ini tanpa mengira agama dan keturunan. Masyarakat Melayu rata-rata akan mengadakan rumah terbuka bagi meraihkan tetamu dan jiran tetangga serta rakan taulan jauh dan dekat. Pelbagai juadah disediakan bagi menjamu tetamu yang dinantikan kehadirannya. Berdasarkan petikan di atas, penganjuran rumah terbuka di Malaysia membawa pelbagai kebaikan kepada masyarakat dan negara. Bincangkan. Panjangnya huraian Anda hendaklah antara 350 hingga 500 patah perkataan. Anda faham kehendak soalan? Temanya? Kita pergi ke langkah seterusnya.
Baiklah murid-murid, Anda perlu tentukan tema dan tugasan soalan dengan betul. Berdasarkan soalan yang dikemukakan tadi, temanya ialah amalan rumah terbuka. Tugasan yang perlu Anda jawab, kebaikan penganjuran rumah terbuka kepada rakyat dan negara. Domain karangan ini merupakan domain awam yang boleh dispesifikasikan kepada masyarakat atau negara. Tentukan isi-isi penting untuk karangan ini. Buatlah kerangka karangan berpandukan kaedah umi bakap. Rujuk fail QR KFC Rimana untuk mendapatkan koleksi ungkapan menarik yang sesuai bagi pendahuluan, huraian isi 1, huraian isi 2, huraian isi 3, dan penutup. Setelah Anda mendapat lakukan tugasan-tugasan tersebut, Anda bolehlah mula menulis. Kepekan kuah membeli bingkai, sayang pesanan terlupa sudah. Penulisan bermula, tirai dibuka. Kaedah efektif, ilmu bertambah. Baiklah, kita mulakan dengan menulis pendahuluan. Berikut ialah ungkapan menarik yang telah dipilih. Almarhum yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah pernah bertitah, perkukuhkan diri dan pikullah tanggungjawab kita sebagai warga yang benar-benar cintakan tanah air. Sesungguhnya Malaysia adalah hak, lambang maruah dan kedaulatan bersama. Untuk itu, masa depan negara kita haruslah dicorak dan diadun kita semua. Seterusnya, huraikan dengan pertanyaan mengapa. Kata-kata ketua negara itu sengaja dipetik sebagai peringatan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa entiti utama dalam melaksanakan agenda negara adalah dengan memastikan perpaduan negara sentiasa terpelihara. Ayat berikutnya merujuk kepada ayat idea utama. Sesungguhnya, penganjuran rumah terbuka merupakan salah satu cara memelihara perpaduan kaum di Malaysia. Berilah contoh yang sesuai dengan pertanyaan bagaimana. Amalan rumah terbuka ini dapat diadakan pada musim-musim perayaan. Contoh yang ringkas sesuai untuk pendahuluan. Marilah kita mula menulis kesan. Sudah pastinya penganjuran rumah terbuka merupakan kesan yang baik. Ayatnya seperti ini. Maka, pelbagai kesan positif dapat ditanam dalam jiwa masyarakat Malaysia. Seterusnya, sudahi karangan Anda dengan ayat penegasan. Persoalannya sekarang, apakah kebaikan penganjuran rumah terbuka kepada masyarakat dan negara? Setelah selesai
menulis kerangka ayat seperti ini, maka beginilah hasil keseluruhan perenggan pendahuluan. Kesemua ayat tersebut digabungkan dalam satu perenggan. Gunakan bahasa yang bervariasi, penggunaan penanda wacana yang sesuai. Gunakan juga kosakata yang berdarjat tinggi bagi menarik perhatian pemeriksa untuk membaca karangan anda keseluruhannya. Ingat, penggunaan tata bahasa yang betul juga penting. Elakkan kesalahan tata bahasa. Maka terhasil sudah sebuah pendahuluan yang menarik dan matang untuk dibaca. Saya pasti dengan pendedahan kaedah umi bakat ini dapat membantu murid-murid untuk menghasilkan pendahuluan. Sehingga kita berjumpa dalam segmen yang seterusnya.